Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Madon sekali lagi dengan aku Madon. Dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem yang tengah viral bertajuk KKN di Desa Penari. Okey, sebelum aku tonton video ni dengan lebih lanjut lagi, aku nak promote sebuah produk aku iaitu Daun Peyek. Okey, ni adalah makanan rempeyek yang ada flavor, contohnya macam cheese, salted egg, super ring dan barbecue macam tu. Satu balang ni berharga RM15 dan dalam dia ada isi sebanyak 230 gram. Okey, untuk siapa-siapa yang tinggal area Alustad dan juga Jitra, Kedah, aku boleh COD sendiri. Abang jangan risau, aku boleh post pergi kat hampa untuk hampa rasa betapa nikmatnya rempeyek ni. Oi, nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minat nak order, mau boleh WhatsApp aku di nombor 017-578-5462. Sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hamba tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem yang viral di Twitter pada tahun 2019 dan kisah ini sepatutnya keluar pada tahun 2020 tapi ditangguhkan kerana pandemik dan pada tahun 2022 barulah lepas tayang. Filem ni merupakan arahan Awi Suryadi, penulis Gerald Mamahid, Lele Laila dan Simple Man. Simple Man ni adalah orang yang dedahkan tentang kejadian ini di Twitter pada tahun 2009 dan kemudiannya filmmaker mengangkat kisah tersebut untuk dijadikan sebuah filem. Ia mengisahkan tentang 6 orang pelajar dari sebuah kampus di Jawa Timur melakukan program kerja kuliah nyata iaitu KKN. KKN itu stand for kerja kuliah nyata. Kalau di Malaysia ianya seperti FYP, Final Year Project. 6 orang pelajar tersebut adalah Ayu, Widya, Nur, Anton, Wahyu dan juga Bima. Waktu masuk dalam kampung tu, mereka mula diganggu oleh sosok-sosok dari dunia lain dan di situ bermulalah kejadian-kejadian aneh dan juga kisah yang berlaku disebut yang mengubah kehidupan mereka buat selamanya. Seperti yang aku cakap tadi, filem ni diangkat daripada sebuah kisah yang didedahkan di Twitter pada tahun 2019. Kisah ni memang kisah benar yang terjadi pada tahun 2009. Selama 10 tahun tak ada siapa pun bagi tahu pasal cerita ni. Sampailah tahun 2019 Simple Man mula dedahkan dekat dalam thread Twitter. Bila kita bercakap tentang kisah benar ni dia ada value dia sendiri tau. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita perasan dekat mana-mana poster yang diinspirasikan dari kisah benar ataupun berdasarkan sebuah kisah benar, mereka akan letak dekat bahagian poster tu based on a true story, berdasarkan kisah benar, diinspirasikan dari kisah benar. Why? Sebab benda tu ada value. Bila orang tengok trailer, bila orang tengok poster, ni based on true story ni, kisah benar apa so mereka akan google, mereka akan tengok dan mungkin kalau benda tu best, mereka akan tonton cerita tu. So ia ada value dia yang tersendiri. So kisah benar ni, true story ni, kalau kita bikin elok-elok, ianya akan menjadi something yang memorable to the audience. Tapi kalau ianya dibikin secara caca merba dan kalut, ianya akan hanya menjadi one time thing saja dan audience tak akan ingat dah. Kalau orang tanya pasal contoh peristiwa Chernobyl, bila orang tanya tentang peristiwa Chernobyl tu, orang yang tonton series Chernobyl dekat HBO akan ingat tentang kisah tragis Chernobyl. Aku tak tahu cara sebutan, aku minta maaf sia-sia. Aku tak berapa nak power sangat English, tapi itulah contoh dia. Okay? Untuk filem ni aku agak kecewa sebab kalau kita baca thread dekat Twitter ataupun kisah tentang KKN di Desa Penari ni melalui penulisan, memang seram. Serius, berdiri bulu roma ni dekat bahagian tangan, bahagian tengkuk, memang seram. Tambahan pula ianya berlaku dekat student. Kita tak boleh bayangkan the trauma yang mereka kena face lepas kejadian ni. Dan pihak kampus nak kena bertanggungjawab. Ibu bapa yang hantar anak mereka ke kerja kuliah nyata ni pula, macam mana mereka punya trauma tu, perasaan tu kita tak boleh nak gambarkan. Memang kisah dekat Twitter tu memang seram dan sedih. Tapi dalam filem pula kita hanya bercakap dari segi filem Dalam filem aku hanya rasa sedih dekat hujung part tu saja. Throughout the journey aku tak ada rasa seram, aku tak ada rasa feeling persahabatan di antara 6 orang ni. Aku hanya rasa lawak. Lawak pun mai daripada Anton kot, aku dah lupa. Anton ke Wahyu. So salah seorang lepas tu memang lawak dalam cerita ni. Sebab apa? Sebab jalan penceritaan
filem ni lemah dan susunan dia pun lemah. Sebelum tu aku nak cakap, ini adalah apa yang ditayangkan dekat Malaysia. Aku dapat tahu yang memang ada banyak scene yang telah dipotong oleh lembaga penafisan filem dekat Malaysia ni. Aku tak tahu pasal apa reason dia. Yang aku tahu dekat TikTok memang bercambah orang reveal kata memang banyak scene yang telah dipotong. So aku tak tahu pasal apa. Jadinya bila kita tonton filem ni tadi, kalau hampa perasan, sebelum terbitnya tajuk KKN di Desa Penari dekat kita punya big screen tu, dia dah ada cerita sedikit kisah tau macam mana lepas sampai kat tempat tu. Dan di hujungnya tu lepas ada tunjuk bayangan nenek yang menjaga Nur, pendamping Nur tu tengah gosok kepala dia time tidur. Keluar kerja kuliah nyata. So kat situ aku mati-mati ingat cerita ni relate dengan nenek tu. Aku ingat nenek tu adalah someone daripada Desa Penari tu juga. Tetapi sangkaan aku salah. Di awal cerita dia start dengan nenek tu, di hujung cerita time post kredit pun dia akhirkan kisah tu dengan nenek tu juga. Macam seolah-olah bagi bayangan yang akan ada sequel selepas ni. Jadi dia tak kena kat situ tau. Susunan dia dah jadi pelik. Kalau nak cerita tentang kisah di Desa Penari itu, mungkin lebih baik kalau awal dia tu dia letakkan satu kejadian. Macam contoh orang kampung ada beritahu yang lepa tanam anak-anak perempuan yang lahir kan, sebab nak elak bala, ritual ke or something yang memang berlaku kat kampung tu dan juga Desa Penari tu. Something yang berlaku di antara dua tu dijadikan permulaan cerita supaya orang tahu memang filem tu relate dengan desa tu. Nenek tu adalah orang kata supporting character saja. Dia main bersama-sama Nur, bukannya dia dah ada kat situ. Jadi dia hanyalah something yang kita kata kalau kita bina filem ni daripada berdasarkan kisah penari dulu. Macam aku cakap tadi, starting letak pasal kejadian di Desa Penari, lepas tu barulah flashback ke perjalanan student campus nak masuk ke desa tu ke, ataupun dia the background of the story, how mereka boleh contact dengan bapa yang jaga desa tu. Kemudian baru lepas pergi ke situ apa-apa semua. Dan nenek tu adalah hanya supporting character je, someone yang disturb plan Badarawuhi. Nenek tu adalah someone yang akan kacau plan Badarawuhi. Kiranya lah ni kalau Badarawuhi tu adalah antagonis, penjahat, makanya Nur tu dan nenek tu adalah protagonis. So ini adalah fight di antara mereka dua. Sebab tu ada scene di mana Badarawuhi confront Nur, kata jangan kacau plan dia. Walaupun dia hormat dengan nenek kat belakang tu, tapi dia still boleh buat apa-apa dekat Nur kalau Nur disturb plan dia. So bila habis je filem tu, di hujung tu bila dia buat scene nenek tu yang keluar daripada Nur tu, barulah kita dapat feel yang kemungkinan dia nak buat sequel lepas ni. Kemungkinan lepas ni sequel tu menceritakan tentang Nur saja. Mungkin. Faham tak? So susunan dia tu dah tak kena. Dari segi camera movement, scene ni dan editing, aku rasa ada banyak scene yang aku sangat kecewa. Salah satunya contoh ketika mereka nak memperkenalkan watak Badarawuhi dekat alam yang bukan semua orang boleh nampak tu. Si Badarawuhi ni adalah the goddess, the jungle tau. So dia adalah ketua kawasan tu. So takkanlah nak memperkenalkan ketua hang tu dengan hanya bagi dia masuk menari biasa saja. Waktu tu ada video kat situ. So mungkin dekat situ hang boleh ambil shot yang something nak bagi suspend dari move start, mungkin dari kaki lenggok dia tolak naik atas, camera movement tu, dan kemudian baru reveal. Di masa yang sama boleh selang-selikan dengan shot Widya, mungkin dia ada feeling something ke, ataupun muka Widya tengah cuak duk tengok Badarawuhi tu. So that kita tengok muka Widya tengah cuak, kita tak tahu siapa dia yang masuk menari tu. So kamera tu start reveal je, itu rupanya adalah antagonis untuk filem ni. Barulah kita ada cinematic feeling dia sikit kat situ. Kemudian scene waktu menari tu, waktu Widya bangun keluar, dia tengok Nur tengah menari, tapi rupanya kat situ plot twist Widya yang menari. Situ sangat-sangat mengecewakan aku. Sebab dia punya editing tau, dia macam tak tahu nak tunjuk shot mana, tak tahu nak tunjuk part mana yang bagikan kita as audience ni rasa macam mind blown. Dia tak tahu kat situ. Jadi dia rugi. Sebab bila habis je tonton scene tu, bila aku tengok je si Mamat Lawak tu duk goncang Widya, pasal apa menari ni, aku macam goosebump gak lah sikit. Tapi aku kecewa bila dia tak buat elok tau. Proper cinematic punya feeling tu tak ada. Kalau dia buat dekat situ bagi elok, memang lah scene tu. And the last one adalah waktu Ayu berada di dunia sana. Waktu tu Ayu menari terpaksa, dia dihukumkan, dia dipaksa menari apa semua tu. Waktu
tu Widya tengah duk kena kepung tu, mata Widya terbeliak nampak Ayu dan kamera move pergi belakang. Dekat situ dia tak ada nak tunggu audience nak nampak dulu siapa yang Widya nampak lah. Dak, dia terus tarik pergi belakang tu, terus dia start dengan menari terus Ayu menari. Jadi aku rasa dia tak bagi moment untuk audience rasa terkejut sama macam mana Widya rasa. So rugi dekat situ. Sebab situ yang reveal the plot twist. Yalah, sepanjang penceritaan kita ingat the goddess nak Widya, tapi sebabkan dia tak dapat Widya, so dia ambil kawan Widya dan jatuhkan hukuman sebab tak dapat deliver perjanjian. Kat situ memang sangat-sangat rugi. The only scene yang aku suka, yang aku rasa top notch, yang aku macam memang A adalah scene waktu Badarauhi confront Nur, di mana dia start dengan bayangan shadow Badarauhi punya tarian tu di sebalik tirai. Lepas tu bila tirai tu diselak, Widya yang mai dengan berpakaian elok, bukannya berpakaian macam penari, berpakaian elok. The transition kat situ pun nice. Dan dia masuk dan dia confront Nur, jangan buat apa-apa semua. Dan dia cakap kata walaupun macam tu dia still hormat orang belakang, kita tak tahu, kita ingat apa dia yang dia persembang. Dan bila dia tunduk hormat tu, itu memang A. Walaupun kawan tu masuk tempat hang dan hang tahu hang ada kuasa ke tempat hang, tapi hang still hormat dia sebab dia tua daripada hang. Kan dia cakap walaupun dia hormat kat belakang tu, tapi dia still boleh apa-apakan Nur. So in the end dia tak kisah pun kalau kawan belakang tu nak selamatkan Nur, dia still akan musnahkan Nur kalau Nur kacau plan dia. Betul-betul style lah kat situ bagi aku. And then character development tak ada. Percintaan antara Ayu dan Bima, macam mana Ayu suka Bima tak ada. Dan orang agak confused tentang hubungan Nur dengan Bima. Aku tak confused, tapi bila aku sembang dengan member aku, ada yang confused. Dia kata apa hubungan mereka adalah kawan baik. Ayu ni minat Bima, tapi hanya ada satu scene saja tunjuk reveal yang Ayu tanya pasal Bima. Bukannya throughout the journey ke belakang ke, tak ada. The background story tentang filem ni tak ditunjukkan. Dan the character punya development in terms of friendship dan juga love line lah kan, tak ada. Dan pada awal filem ni, director lebihkan jump scare instead of the vibe. The vibe, bunyi-bunyian, tapak-tapak menari apa semua tu, vibe tu ada sikit-sikit je, tu pun tak full. Jadi aku rasa dekat sini dia nampak seolah-olah filmmaker ni dia nak buat filem ni bagi siap cepat-cepat sebab dia tak mahu orang lain ambil opportunity ni. Bayangkanlah filem ni viral dekat Twitter pada tahun 2019. Lepas tu filem tu tiba-tiba abang kata nak terbit dah pada tahun 2020. Nampak tak gap dia dekat situ? Research apa semua, the amount of research yang nak kena buat kan, nak kena interview student ke, campus ke, dan Ricky tempat, location, editing, betul-betul perah idea macam mana nak nampak kamera movement ni, sentra semua tu. Aku rasa macam tak boleh siap dalam masa 1 tahun tu. So aku rasa macam filmmaker ni dia buat filem ni demi untuk menunggang lah tentang cerita yang viral. Agak rugilah. Aku harap dalam 10 tahun ke 20 tahun akan ada orang remake filem ni based on true story, version dia sendiri, dan lebih baik daripada apa yang director ni cuba buat. So tu pandangan aku tentang KKN di Desa Penari. Macam mana lo dengan pandangan apa? Kalau anda dah tonton filem ni, boleh share your thoughts dekat komen di bawah. Terima kasih sebab tonton. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.